Salam hormat dan salam sejahtera. Saya Amirul Mukminin Muhammad dari Pusat Pengajian Citra Universiti Kebangsaan Malaysia ingin membentangkan kajian saya yang bertajuk Ujian 5 Minit Kosakata Perbandingan Ungkatan Kosakata Bahasa Melayu antara pelajar pra-siswazah dan pelajar pasca siswazah asing UKM. Baik, kita mula. Secara asasnya, pembelajaran bahasa Melayu oleh penutur asing menekankan kepada 4 aspek kemahiran bahasa, iaitu kemahiran bertutur, mendengar, membaca dan menulis. Namun begitu, kita tidak dapat menidakkan fungsi ataupun peranan 3 aspek lain, iaitu kosakata, sebutan dan tata bahasa. Dan dalam konteks ini, kosakata merupakan salah satu daripada perkara asas untuk penguasaan bahasa yang dipelajari, sama ada dalam konteks bahasa kedua dan bahasa ketiga. Apabila bercakap tentang peranan kosakata dalam proses penguasaan bahasa, penguasaan kosakata yang luas dapat memberi banyak manfaat kepada pelajar ataupun penutur, iaitu dalam konteks untuk memahami pelbagai aspek, memahami apa yang dituturkan oleh penutur natif, menggunakan perkataan itu dalam penulisan dan memahami perkataan yang diucapkan oleh penutur natif tersebut. Dan kalau kata penguasaan bahasanya sempit, jadi kita boleh anggap bahawa mereka gagal dalam menguasai bahasa tersebut. Dan apabila mempelajari bahasa asing, sebenarnya ada banyak kaedah ataupun banyak kaedah yang digunakan. Ada yang menggunakan teknik hafalan, ada yang menggunakan teknik mendengar dan sebagainya. Dan teknik mempelajari kosakata merupakan salah satu teknik yang dilihat efektif dan berkesan dalam pembelajaran bahasa. Dan hal ini sekaligus menyokong dapatan sarjana yang menyatakan bahawa wujudnya hubungan signifikan antara penguasaan kosakata dan pembelajaran bahasa. Secara asasnya, kita lihat dalam konteks pelajar asing ataupun penutur ataupun pelajar bahasa asing, mereka sebenarnya kurang pengetahuan dalam penguasaan kosakata. Kurang pengetahuan ini dalam aspek mereka tak tahu dan mereka tak ingat perkataan tersebut, walaupun mungkin mereka boleh sebut. Mereka tak tahu dan tak ingat. Jika tak tahu dan tak ingat, hal ini sebenarnya dia boleh menyumbang kepada kegagalan untuk membina penguasaan makna. Jika mereka tak tahu ataupun mereka tak ingat perkataan, mereka tak akan boleh menggunakan perkataan tersebut secara praktikal untuk menggunakan perkataan tersebut untuk membuat ayat ke, untuk bercakap ke. Dan apabila mereka mendengar perkataan tersebut diucapkan, contohnya makan ataupun pergi, jika mereka tidak tahu akan konsep perkataan tersebut, mereka tidak akan memahami perkataan tersebut. Dan hal ini akan menyumbang kepada perkara yang lebih besar, iaitu masalah penguasaan bahasa yang dipelajari. Masalah penguasaan bahasa yang dipelajari. Kerana ingin menguasai bahasa Melayu, untuk keempat-empat kemahiran bahasa tersebut memerlukan penguasaan bahasa, menggunakan penguasaan ataupun penggunaan kosakata. Jika mereka tidak menguasai kosakata, bagaimana mereka ingin menggunakannya secara praktikal dalam komunikasi bahasa tersebut secara efektif. Baik, untuk kajian ini kita ada 2 objektif, iaitu yang pertama, melihat perbezaan bilangan ingatan perkataan bahasa Melayu secara keseluruhan antara pelajar pra-siswazah dan pelajar pasca siswazah. Dan kedua, melihat perbezaan setiap kategori penggolongan kata antara pelajar pra-siswazah dan pelajar pasca. Dalam konteks ini kita ada 4 golongan kata, iaitu yang pertama ialah perbezaan bilangan ingatan secara keseluruhan antara pelajar pra dan pasca, dan bilangan golongan kata yang kita sebut tadi ialah kata nama, kata kerja, perbezaan kata adjektif dan perbezaan daripada segi kata tugas. Baik, hal ini seterusnya kita akan lihat pada metodologi. Baik, secara asasnya kajian ini merupakan satu bentuk kajian kuantitatif dalam bentuk kuasi eksperimen. Dan bagi responden kajian, kita ada 245 pelajar yang terdiri daripada 103 pelajar pra dan 142 pelajar pasca yang mengikuti kursus yang sama, iaitu kursus LMCM 1083. Dan daripada jumlah 245, 64 dipilih sebagai sampel kajian,
Yang mana 64 itu terdiri daripada 32 orang pelajar pra dan 32 orang pelajar pasca, jumlah yang sama ya, untuk membolehkan kajian kualiti eksperimen dijalankan. Dan dalam konteks ini, instrumen kajian kita menggunakan borang ujian kosakata 5 minit. Okey, apa itu ujian kosakata 5 minit? Ujian kosakata 5 minit ini merupakan satu bentuk ujian yang kita jalankan untuk mengetahui penguasaan kosakata pelajar secara natural. Sebab ujian ini kita tak jalankan di akhir sesi pengajaran, tetapi di awal. Jika di akhir sesi pengajaran mereka dah dapat input perkataan dan sebagainya, jadi kita jalankan ujian ini di awal dan secara mengejut. Kiranya apa perkataan yang mereka tulis, itulah perkataan yang sebenar-benarnya mereka ingat, dan kita tak nyatakan secara spesifik kata nama ke, kata kerja ke, tak. Apa sahaja perkataan yang mereka dapat dalam tempoh 5 minit, itulah yang kita analisis. Okey, baik. Dan secara asasnya kita analisis data maklumat pelajar dan analisis data kajian. Dan untuk analisis data kajian, kita menggunakan ujian parametrik, ujian T2 sampel tidak bersandar, memandangkan dua andaian berjaya kita penuhi, iaitu data bersifat selanjar dan pemboleh ubah kajian adalah bebas. Baik, bahagian dapatan pula, untuk bahagian umur, kita lihat majoriti pelajar adalah dalam lingkungan umur 19 hingga 29 tahun, di mana pelajar pra semua mereka berada dalam kelompok umur ini. Pelajar pasca terdiri daripada pelajar PhD dan sarjana, jadi mereka ada banyak peringkat umur. Tempoh tinggal, majoritinya tinggal tempoh tinggal di Malaysia untuk tempoh 1 hingga 3 tahun. Manakala untuk asal pelajar, majoriti mereka berasal dari Asia Barat. Namun begitu, terdapat juga pelajar daripada kawasan-kawasan lain termasuklah Eropah. Baik, sekarang ni kita pergi kepada setiap soalan kajian. Baik, untuk persoalan 1, wujudnya perbezaan daripada segi bilangan perkataan secara keseluruhan antara pelajar pra dan pasca. Kita ada dua hipotesis, iaitu hipotesis null, tiada perbezaan signifikan, dan hipotesis alternatif, terdapat perbezaan. Okey, berdasarkan dapatan yang kita lihat di sini, pelajar pra mencatatkan min 49.438, manakala pelajar pasca mencatatkan 33.625. Di sini kita lihat pelajar pra melebihi pelajar pasca dengan perbezaan min 15.82, dan nilai signifikan yang dicatatkan di sini ialah kurang 0.001, iaitu kurang pada 0.05. Hal ini menunjukkan wujudnya perbezaan yang signifikan antara jumlah perkataan antara kumpulan pra dan pasca, sekaligus menolak hipotesis null. Kiranya kita terima hipotesis alternatif, iaitu terdapat perbezaan signifikan antara jumlah perkataan. Ini ialah untuk soalan 1. Bagi soalan 2, daripada aspek kata nama, Prasiswazah mencatatkan 30, min 30, manakala pasca siswazah mencatatkan 19.375, dan perbezaan min yang dicatatkan ialah 10.63. Seperti yang tadi, kata nama juga mencatatkan nilai di bawah 0.05, iaitu 0.003. Dalam konteks ini, jika dia kurang daripada 0.05, bermaksud wujudnya perbezaan. Jika dia melebihi 0.05, maksudnya tiada perbezaan. Dalam konteks ini, wujudnya perbezaan yang signifikan dalam konteks kata nama antara pelajar pra dan pasca, dan sekaligus kita menolak hipotesis null dan menerima hipotesis alternatif, terdapat perbezaan. Baik, untuk persoalan ketiga, dalam konteks kata kerja, untuk pelajar pra kita lihat min dia 8, dan pasca siswazah min dia 6.25 dengan perbezaan min 1.75. Okey, untuk kata kerja ini kita lihat dia nilai signifikan di sini ialah 0.171, iaitu lebih daripada 0.05. Bermaksud tidak wujud perbezaan. Dan sekaligus kita menerima hipotesis null, iaitu tiada perbezaan. Kiranya dalam konteks ini tiada perbezaan ini bermaksud pelajar pra dan pelajar siswazah dalam konteks penguasaan kata kerja tiada beza, sama saja. Okey. Dan seterusnya persoalan 4, iaitu daripada aspek kata adjektif.
Peran siswazah 8.063, pasca siswazah 4.375 dengan perbezaan min 3.69. Nilai signifikan 0.006 iaitu kurang daripada 0.05. Kita lihat wujudnya perbezaan dan sekaligus menolak hipotesis null. Dan dalam konteks ini jika ditanya ya, ada perbezaan, kiranya pelajar prasiswazah melebihi pelajar pasca siswazah dalam konteks penguasaan kata adjektif berdasarkan ujian kosakata 5 minit yang dijalankan. Dan akhirnya kata tugas. Kata tugas ini kita lihat ini pun kita dah boleh agak 3.375, 3.635, perbezaan min hanya 0.25 dan nilai signifikan yang dipamerkan ialah 0.765, lebih daripada 0.05, menunjukkan bahawa tidak wujud perbezaan yang signifikan dalam min jumlah perkataan bagi kata tugas antara pelajar pra dan pasca, sekaligus menerima hipotesis null menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan. Kiranya dalam konteks ini kita boleh lihat kita terima hipotesis null, iaitu tiada perbezaan untuk kata tugas dan kata kerja. Okey, baik. Baik, dalam konteks pembincangan, okey, jadi daripada hasil tadi kita boleh lihat gagasan utamanya ialah pelajar prasiswazah antarabangsa menunjukkan jumlah ingatan kosakata yang lebih tinggi berbanding pelajar pasca siswazah antarabangsa dalam konteks keseluruhan, dalam konteks kata nama dan dalam konteks kata adjektif. Okey, untuk kata kerja dan juga kata tugas mereka sama. Keputusan penilaian kursus. Okey, keputusan untuk penilaian kursus ini ialah kursus yang dijalankan secara biasa di UKM. Keputusan penilaian kursus juga sebenarnya menunjukkan pencapaian lebih baik dalam konteks pelajar prasiswazah. Dan hal ini sebenarnya menyokong dapatan sarjana akan wujudnya hubungan antara pembelajaran bahasa dan penguasaan kosakata. Sebab kita ada penilaian kursus secara umum dan sebenarnya kelas untuk pelajar prasiswazah menunjukkan pencapaian yang lebih baik berbanding pelajar pasca siswazah. Okey, penguasaan kosakata ialah peramal kepada motivasi pembelajaran bahasa. Dalam konteks ini, berdasarkan pemerhatian saya sendiri sebagai pengajarnya, pelajar pra mempamerkan komitmen dan minat yang tinggi semasa sesi pembelajaran. Sebab pelajar pasca ini mereka ialah pelajar sarjana dan doktor falsafah. Mereka ada komitmen lain seperti penulisan tesis dan sebagainya. Hal ini mungkin mengganggu sedikit tumpuan mereka terhadap kelas. Dan dalam konteks ini saya melihat bahawa pelajar perlu memahami akan kepentingan penguasaan kosakata. Okey, kerana pelajar yang mempunyai kedalaman pengetahuan kosakata akan lebih cekap dalam menggunakan bahasa. Baik, secara kesimpulannya, kosakata ialah elemen penting untuk seseorang pelajar menguasai bahasa yang dipelajari, dan saya melihat bahawa hasil kajian ini memberikan input dan dapatan. Antara dapatan kita boleh lihat ialah perbezaan kognitif dan kemahiran mencerap maklumat oleh pelajar pra dan pasca. Dia berpotensi untuk dipengaruhi oleh banyak faktor. Pelajar pra boleh fokus secara 100% untuk ilmu yang dipelajari, manakala pelajar pasca ada banyak elemen yang perlu difikirkan. Pelajar dan seterusnya, kajian ini melihat pelajar perlu dilengkapi dengan pengetahuan kosakata yang secukupnya, dan ujian inventory perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana pelajar telah memperoleh kosakata dalam masa sasaran, dan seterusnya. Dalam konteks guru dan pengajar berperanan menjadikan pelajar dengan kemahiran penguasaan kosakata yang baik agar mereka dapat menguasai bahasa dengan sebaiknya. Saya rasa itu sahaja pembentangan saya untuk tajuk kajian ini. Terima kasih.